Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu ingin menyampaikan taklimat nilam. Terlebih dahulu, cikgu ingin memperkenalkan IQ nilam. Apakah yang dimaksudkan dengan program IQ nilam? Untuk maklumat kepada ibu bapa yang masih mempunyai anak di bangku sekolah, mulai tahun 2021 ini, semua murid dan pelajar, tidak kira sekolah rendah atau sekolah menengah, mereka akan mengisi data bacaan nilam masing-masing ke dalam sistem IQ nilam. Jadi, cikgu akan menunjukkan cara untuk mengisi IQ nilam ini kepada murid-murid dan juga ibu bapa sebagai pembimbing di rumah. Terlebih dahulu, marilah kita mengenali dan memahami apa itu nilam. Nilam adalah akronim daripada Nadi Ilmu Amalan Membaca. Program nilam adalah agenda prima untuk menjadikan murid-murid sekolah sebagai warga yang berilmu. Di samping menjadikan membaca satu habit yang berkesinambungan tanpa mengira peringkat usia. Kementerian Pelajaran Malaysia telah memperkenalkan program nilam di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah. Program nilam merupakan penggabungan atau adunan semua aktiviti galakan membaca yang pernah dijalankan di sekolah seluruh negara. Program nilam adalah penjenamaan semula program membaca dengan memberi pengiktirafan. Ianya salah satu kaedah untuk menangani masalah yang menghalang penyuburan tabiat membaca dalam kalangan warga sekolah dan masyarakat Malaysia amnya. Antara program yang dijalankan di sekolah ialah murid membaca dan merekodkan bacaan ke dalam buku nilam. Jadi, bahan yang digunakan oleh murid untuk membaca dan mencatat dalam buku nilam ialah buku dan juga bahan bukan buku. Kedua-dua ini boleh digunakan untuk membaca dan mencatat di dalam buku nilam. Sebelum ini, murid mencatat bacaan nilam ke dalam buku nilam. Tetapi untuk sistem yang baru nanti, cikgu akan tunjukkan bagaimana setelah murid membaca buku ataupun bahan bukan buku, murid boleh mencatat atau merekodkan di dalam sistem IQ nilam. Bagi kategori buku, terdapat dua kategori iaitu buku fiksyen dan buku bukan fiksyen. Bagi bahan bukan buku, murid boleh membaca artikel, cerpen, brosur, peta, buku skrip dan katalog. Apakah yang dimaksudkan dengan buku fiksyen? Buku fiksyen merupakan karya sastra yang diterbitkan daripada rekaan atau khayalan seseorang pengarang. Ia boleh diklasifikasikan mengikut bahasa. Okey, seterusnya cikgu akan menunjukkan contoh-contoh buku dalam kategori buku fiksyen. Ini dapat dijadikan sebagai rujukan kepada murid-murid apabila kamu perlu mencatat kategori buku yang telah dibaca. Buku yang dalam kategori fiksyen adalah buku cerita sejarah, buku cerita legenda, buku cerita dongeng. Seterusnya, kita ada buku cerita misteri, buku cerita teladan, buku cerita seram, buku cerita sains, buku cerita khayalan, buku cerita sukan, buku cerita binatang, buku cerita rakyat dan buku cerita penyiasatan. Ini adalah contoh-contoh buku fiksyen yang boleh kamu baca. Nanti apabila kamu mengisi atau mencatat dalam sistem IQ nilam, kamu perlu tahu buku yang kamu baca itu adalah dalam kategori buku fiksyen atau buku bukan fiksyen. Seterusnya, buku bukan fiksyen. Buku bukan fiksyen ini adalah buku khas untuk mencari maklumat tentang sesuatu perkara. Jadi, untuk membezakan antara buku fiksyen dan buku bukan fiksyen tidaklah sukar. Kerana kebanyakan buku yang kamu baca tentulah buku fiksyen. Cara yang kita nak tahu kategori buku itu kategori buku bukan fiksyen ialah buku itu selalunya buku rujukan. Contohnya, buku rujukan di PSR, subjek matematik tahun 6. Itu adalah contoh buku bukan fiksyen. Kerana itu adalah buku rujukan bagi mata pelajaran matematik.
Tetapi buku bukan fiksyen ini juga boleh digunakan sebagai bahan bacaan nilam yang boleh kita catat di dalam sistem IQ Nilam. Cuma dalam kategori buku itu, kita kena pilih buku bukan fiksyen. Okey, buku bukan fiksyen terdiri daripada buku rujukan umum, rujukan am, rujukan khas dan bahan khusus. Cikgu akan tunjukkan buku-buku dalam kategori buku bukan fiksyen. Ini adalah contoh gambar buku-buku yang berada dalam kategori buku rujukan umum, iaitu buku bukan fiksyen. Sekiranya kamu jumpa buku-buku seperti ini, kamu tahu ini adalah kategori buku bukan fiksyen. Ia adalah buku yang dalam bentuk ia bukanlah buku yang dalam bentuk khayalan atau rekaan. Ia adalah buku yang fakta dan benar untuk digunakan sebagai rujukan. Seterusnya, kita beralih pula kepada bahan bukan buku. Apakah bahan-bahan yang boleh kita kategorikan sebagai bahan bacaan nilam kita? Pertama sekali, kita boleh baca artikel. Artikel boleh digunakan sebagai bahan bacaan nilam. Setelah kita baca, kita boleh rekodkan dalam sistem IQ Nilam. Kemudian, kita juga boleh baca brosur. Ya, brosur juga boleh digunakan sebagai bahan bacaan nilam. Seterusnya, buku scribe. Buku scribe adalah dalam kategori bahan bukan buku. Jadi, setelah kita baca, kita rekodkan semula ke dalam IQ Nilam. Seterusnya, kita ada katalog. Okey, biasa jumpa tak katalog mengenai barang keperluan rumah ataupun katalog perabot. Okey, apa-apa jenis katalog pun boleh digunakan sebagai bahan nilam. Seterusnya adalah peta. Tidak kira peta Malaysia ataupun peta dunia. Okey, dekat sini cikgu bagi contoh peta Malaysia. Peta Malaysia juga boleh digunakan sebagai bahan bacaan nilam. Kita tengok peta tu, kita tengok tajuk dia. Setelah kita dah faham dan kita dah baca apa yang ada dalam peta itu, kita boleh rekodkan sebagai data bacaan nilam kita. Okey, seterusnya cikgu akan beritahu bagaimanakah cara untuk merekodkan data bacaan nilam kamu ke dalam sistem IQ Nilam. Pertama, kita haruslah pergi ke portal IQ Nilam. Kita nak pergi ke portal IQ Nilam ni bagaimana? Ada dua cara, sama ada kamu menggunakan telefon bimbit atau menggunakan komputer. Caranya ialah kamu pergi ke browser Chrome. Jangan gunakan browser Google. Apabila kamu nak menggunakan browser Chrome, pastikan kamu buka New Incognito tab. Okey, nampak tak dalam slide yang cikgu highlight warna kuning ini? Bermaksud semasa kamu buka Chrome, kamu tak perlu lagi type IQ Nilam. Kamu cari dulu New Incognito tab. Okay, nak cari kat mana? Kamu boleh menggunakan telefon bimbit kamu. Kamu cari 3 titik di bahagian atas sebelah kanan. Kamu klik dan kamu akan nampak New Incognito tab. Sama juga kalau kamu menggunakan komputer ataupun laptop, kamu klik browser Chrome, kamu cari 3 titik di bahagian atas sebelah kanan, kemudian cari New Incognito tab. Barulah kamu type perkataan IQ Nilam, huruf besar semuanya, okey? Ataupun kamu juga boleh type https://iqnilam.moi.gov.my. Kemudian kamu dapat masuk ke portal IQ Nilam. Paparan yang kamu dapat lihat sekarang ini adalah warna oranye. Okey, paparan IQ Nilam berwarna oranye ya. Jadi kamu akan diminta untuk login menggunakan ID D5. Masukkan ID D5 berserta password. Pastikan kamu type dengan betul ID D5 kamu. M di bahagian depan ID D5 kamu itu M mestilah huruf kecil. Kemudian diikuti dengan 8 digit nombor. Seterusnya @MOE
nilam.dl.edu.my. Seterusnya, kamu boleh memasukkan password yang telah diselaraskan oleh penyelaras ICT sekolah kita, iaitu Cikgu Suhaini. Semasa kamu masukkan password, sila periksa terlebih dahulu password yang kamu masukkan. Sekiranya kamu masukkan password yang salah, kamu tidak akan berjaya login ke dalam sistem IQ Nilam. Sebarang permasalahan untuk login ID Delima, murid boleh merujuk penyelaras ICT Cikgu Suhaini atau Ustaz Azizan. Jadi, kamu sudah masukkan password dengan betul, kamu bolehlah klik next atau seterusnya, maka kamu akan berjaya masuk ke dalam sistem IQ Nilam. Okey, bila kamu dah berjaya masuk, kamu bolehlah mengisi butiran-butiran mengenai buku yang telah kamu baca. Cikgu harap kamu dapat mengisi bahan bacaan nilam kamu ke dalam sistem IQ Nilam ini. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut bagaimana cara untuk mengisi data nilam melalui sistem IQ Nilam, murid bolehlah layari pautan yang cikgu sediakan. Okey, ada 2 pautan dalam laman sesawan YouTube. Okey, yang pertama kita ada tutorial cara merekod bacaan nilam menggunakan smartphone, dan yang kedua kita ada tutorial cara merekod bacaan nilam menggunakan komputer atau laptop. Okey, sekian saja daripada cikgu. Jika ada sebarang permasalahan, bolehlah PM cikgu. Cikgu akan cuba membantu kamu sebaik boleh. Okey, sekian, terima kasih.